Nama saya Haim Hilman bin Abdullah. Saya dilahirkan pada 4 bulan 2 tahun 1973 dari dalam sebuah keluarga yang cukup sederhana. Nama mak saya Ensah binti Tahlid. Mak saya ini pada saya adalah malaikat di hati saya. Sangat istimewa dan special pada saya. Saya ada seorang adik, nama adik saya Rizfatilah Abdullah, yang sangat dear to my heart. Kerana pada saya, inilah keluarga saya ketika mana saya hidup membesar di kampung dulu. Kerana ayah saya, Abdullah bin Haji Zainal Abidin, meninggal dunia pada usia saya 13 tahun. Jadi saya masih ingat lagi, saya umur 5-6 tahun, mak saya akan bawa saya pergi menori getah. Jadi mak saya bawa basikal, di belakangnya ada tong getah yang tempat susu getah yang dikutip. Kadang-kadang saya terlena. Terlena juga, mak saya tahu macam badan saya berat ke sebelah mana. So mak saya akan pegang peha saya, dia kata, Haim bangun nak, jangan tidur nanti jatuh. Jadi setiap pagi kerja saya adalah bersihkan mangkuk getah tu untuk mak saya menori. Saya di depan lah, saya pun ada lampu saya. Jadi mak saya buat lampu, saya pakai lampu suluh tu, dari satu pokok. Dan saya enjoy lah buat tu. Pada saya, itulah tempat permainan saya. Saya masih ingat lagi pada bulan 1 tahun 1986 tu, ayah saya jatuh sakit. Jadi ayah saya dibawa ke hospital pada masa tu, dan ayah saya tinggal di hospital 2 malam dan kemudiannya beliau meninggal dunia lah. Jadi lebih kurang dalam pukul 5 tu, saya pun, that is the last time I saw my father lah. Yang saya kata, saya minta maaf ayah, besok Haim datang lagi. Saya kata, ayah kuatkan semangat ya. Lepas tu dia kata, InsyaAllah Haim, tapi andai kata ayah tak ada, Haim jangan sedih, Haim belajar rajin-rajin, ayah doakan Haim jadi anak yang berjaya. Lepas tu saya peluk ayah saya. Lepas tu masa dia peluk saya tu juga, dia kata, saya masih ingat lagi, dia kata, Ya Allah, sekiranya tiada lagi ruang untuk aku dan anakku, aku kembalikan Haim ini di bawah peliharaanmu. Walaupun saya kanak-kanak masa tu, saya tahu sesuatu akan berlaku. Dan daripada situlah kehidupan saya sebenarnya menjadi semakin sukar apabila ayah telah kembali ke rahmatullah. Di sekolah menengah adalah satu pengalaman yang cukup sukarlah buat saya, di mana kemiskinan benar-benar menguji kehidupan kami sekeluarga. Di rumah tiada elektrik, tiada air. Kebetulan di kampung ada kerajaan buat satu pipe air di tepi jalan untuk lori-lori yang lalu boleh ambil bekalan air. Jadi dengan kata lain, selepas ayah saya meninggal dunia,
saya terpaksa membantu mak saya dengan lebih lagi lah, ya, sebab mak saya pun keadaan kesihatan tidak baik, terutamanya ketika saya sudah di tingkatan 3. Masa tu mak saya masih boleh lagi lah menoreh ni, tetapi dah tak berapa sihat sangat. Dan saya ringkaskan, keputusan SRP saya baik dan saya boleh memohon sekolah asrama, tapi saya tak mohon lah sebab pada masa tu saya tengok mak saya pun dah tak sihat dan dah tak boleh nak kerja. Apa yang berlaku saya masih ingat lagi. Pada malam tersebut mak saya telah jatuh dan kakinya sakit yang amat sangat. Saya berlari ke rumah pakcik ni, nama dia Pakcik Hassan. Saya ketuk pintu rumah dia, bagi salam, pakcik tolong saya. Lepas tu dia buka pintu malam tu, dia kata, mengapa Haim? Saya kata, pakcik, mak saya sakit lah, mak saya tak boleh bangun. Lepas tu, oh iya ke? Dia kata, kenapa? Saya kata, jatuh. Dia kata, tak apalah, balik dulu, nanti pakcik datang. Jadi saya pun baliklah. Saya cakap kat mak, kejap lagi Pakcik Hassan akan datang bawa mak ke klinik. Mak adalah pasien terakhir pada malam tu lah. So saya ingat mungkin doktor tu tengah buat closing ke, saya tak pastilah. Saya kata, doktor, saya minta maaf ganggu doktor sekali lagi. Dia tengok dekat saya, ya mengapa? Dia kata, saya kata, doktor, tadi saya nak bayar bil, kos dia RM30, tapi saya ada RM20 saja doktor. Saya kata, saya tak ada duit sekarang, duit saya ada RM10 lagi kat rumah. Besok saya ambil dan saya hantar ke doktor, bolehkah? Dia kata, tak apalah, bil perubatan mak RM20 saja, tapi jaga mak baik-baik, dia kata, dan kamu belajar rajin-rajin. So doktor ni adalah doktor Cina yang saya rasa itulah satu keajaiban jugalah. Malaysia ni sebuah negara yang blessed. Satu kenangan yang tidak boleh saya lupakan dalam sejarah hidup saya ialah di mana pada hari terakhir untuk paper SPM yang saya ambil pada tahun 1990 adalah saya tidak dapat ke sekolah pada masa yang sepatutnya saya sampai. Pada pagi tersebut, sepatutnya seperti biasa, bas yang saya selalu naik untuk ke sekolah, bas Mara, tidak lalu pada pagi itu. Dan saya tahan banyak kereta yang lalu, tak ada satu kereta berhenti. Tapi akhirnya bas yang kedua, sepatutnya bas ada pukul 7 pagi, bas yang kedua pukul 8 pagi baru datang. Tapi malangnya, saya lagi Allah uji saya. Pakcik tu kata, pakcik tak boleh terus sebab perjalanan pakcik hanya sampai di bus station Tanjung Malim. Saya tak tahu nak mengadu pada siapa dan saya terus turun bas. Saya berlari sekuat hati daripada bus station itu ke sekolah saya, jaraknya lebih kurang dalam 3 batu. Dan saya nampak ada satu pakcik sedang jual buah di tepi jalan. Dan saya nampak basikal dia. Saya kata, pakcik, boleh tak saya pinjam basikal? Sebab saya ada exam pagi ni, pakcik. Dia kata, pakcik kata, nak basikal pakcik ni uzur sangat, tapi kalau boleh bantu, ambil lah. Dan apabila sampai di sekolah dah lewat dah. Saya rasa pada masa tu dah lebih kurang pukul 9 lebih kurang. Dan apa yang boleh saya katakan pada tu, saya hanya minta Allah, tolonglah saya Allah. Mengapa ujian ni terlalu berat untuk saya lalui dalam usia begini, sedang kawan-kawan lain semua dalam keadaan yang baik. Dan selepas selesai paper tersebut, saya terus pulang ke kampung dan jumpa mak saya untuk minta restu mak. Saya nak ke Kuala Lumpur untuk cari kerja sebab di kampung kehidupan cukup susah. Saya bekerja 2 kerja
ketika saya di Kuala Lumpur. Pagi saya kerja di Pasar Raya dan malamnya saya kerja di stesen minyak sehingga ke subuh besoknya. Saya buat kerja ni selama 2 tahun dan setiap kali hujung bulan saya dapat gaji, saya akan beli mak saya beli mak saya TV. Mak saya tak ada TV. Lepas tu bulan kedua saya beli mak saya peti ais, kan, rumah saya tak ada peti ais, jadi saya beli untuk mak saya. Saya suka mak saya nak dia gembira. Ketika mana saya berada paling rendah dalam hidup saya, ketika semua orang pandang saya tak ada harga. Selalu saya ada pengalaman masa kecil-kecil saya nak tengok TV, saya pergi rumah jiran saya berdiri depan pintu nak tengok dari luar rumah TV. Mereka nampak saya berdiri di luar rumah, mereka terus bangun dan halau saya pergi. Kata pergi, jangan diri kat depan rumah kami. Saya tak masuk rumah pun, saya nak tengok dari luar. Saya cuba nak tumpah tengok cerita yang kat sekolah kawan-kawan selalu cerita ni. Setelah saya selesai belikan semua keperluan mak saya barulah saya usahakan untuk belajar dan saya mengambil kelas malam sebenarnya. Alhamdulillah saya dapatlah diploma dalam accounting and finance, yang mana perusahaan ini jugalah yang menjadikan tiket untuk saya menyambungkan pelajaran ke luar negara. Tapi sebelum saya sambung belajar ke luar negara tersebut, saya selalu pergi kepada education fair lah. Jadi saya ingin kongsikan juga apabila setiap kali saya pergi education fair ni, saya memang cita-cita nak keluar negara. Saya pun tak tahu kenapa, tapi saya rasa macam hati saya memang sebab saya rasa saya boleh berjaya kalau saya dapat keluar negara. Dan ringkaskan cerita, apabila saya dapat offer letter tu, pagi tu pak saudara saya yang saya panggil Uti ni tanya, Uti tengok banyak surat-surat dari universiti datang, Ham nak sambung belajar ke? Uti tanya. Lepas tu saya kata, Teh, kalau ada rezeki nak sambung belajar lah, Teh. Lepas tu Teh kata, baguslah, nanti kalau ada apa-apa Teh boleh bantu, bagi tahu. Yang ini saya tak nak cerita dengan orang. Orang mungkin selalu ingat saya pergi overseas dengan scholarship, dengan sikit duit yang ada tu, yang saya kumpul selama 6 tahun tu, dan juga Uti saya bagi sedikit sumbangan dia lah. Dia bantu saya, dia pinjamkan saya duit. Itulah duit tu cukup untuk bayar yuran dan syarat nak masuk UK saja. Dan saya masih ingat di airport tu mak saya hantar saya dengan Putih, Cik Ani saya, mak saudara saya tadi dan keluarga lah hantar dekat airport. Dan antara yang saya tak boleh lupakan pesan mak saya ialah apa yang mak saya kata, andai kata Haim lupa mak maafkan Haim, tapi Haim pastikan jangan lupa Allah. Kerana pesanan itulah sebenarnya simboliknya mak saya ni. Apabila kita tidak lupa Allah, sebenarnya kita takkan lupa mak kita. Dan mak doakan Haim akan berjaya dan insya-Allah Haim akan kembali ke Malaysia dengan segulung ijazah. Kalau boleh saya kisahkan sedikit macam mana saya dapat kerja di Universiti Utara Malaysia ni, bermula ketika saya masih buat master di England. Pada petang tu di Masjid Marmion Road tu datang satu keluarga ni singgah solat di masjid tersebut, dan ketika saya solat bersama di situ dan selepas selesai semua saya nampak macam orang Melayu dari luar lah maksudnya kan. Jadi saya tanya, abang orang Malaysia ke?
Dia kata, ya, saya orang Malaysia. Dia kata, saya jalan-jalan dengan family. Lepas tu dia sembang lah dengan saya apa semua. Lepas tu apa plan saya masa depan. Saya kata saya nak cari kerja lah bang, nak tapi tak tahu lagi apa. Dia kata sekejap. Dia kata dalam kereta dia ada borang untuk jadi pensyarah di UM. Lepas tu dia kata dia pergi ambil borang tu, dia bagi saya. Dia kata hai misi ni dan nanti post ke UM. Jadi tapi sampai hari ni orang tu sangat misteri, saya tak boleh nak trace dan orang tu pun tak pernah lah saya come across my path dengan siapa yang kata saya rasa saya pernah bagi borang pada Hai masa belajar dekat UK lah. Tak ada siapa yang datang. Dalam 2 minggu lepas saya post tu, lebih kurang 2 minggu lebih lah, saya dapat satu panggilan daripada Universiti Utara Malaysia. Cik Haim Hilman, ada delegasi daripada UM akan datang ke MSD London untuk buat interview. Dan dalam tempoh 2 minggu selepas tu, saya dapat panggilan daripada UUM maklumkan bahawa saya berjaya dalam interview tersebut. Saya sangat gembira lah. Saya sangat bersyukur dan dia minta saya lapor diri segera. Pada masa tu saya ingat dalam bulan 10 ke 11 lah saya kena lapor diri. Saya berterima kasih pada Universiti Utara Malaysia ini sebab universiti ini banyak jasa daripada saya, pada keluarga saya. This university has transformed me. Saya telah berjaya mengubah nasib hidup keluarga saya, ya, dan saya sangat bersyukur sebab saya dapat gembirakan mak saya, dapat sediakanlah pada dasarnya apa juga yang mak saya nak, saya akan penuhi. Dan saya sangat bersyukur Allah beri kesempatan kepada saya untuk menyantuni mak saya sehingga pada 2016 lah yang mana mak saya telah kembali ke rahmatullah, dan itu adalah hari yang sangat duka cita buat saya. Saya kongsikan cerita ini bukan untuk meraih simpati. Saya boleh cerita kejayaan-kejayaan saya yang mana saya rasa juga boleh menjadi sumber inspirasi kepada yang lain. Apa yang boleh saya rumuskan kepada pendengar di luar sana, apa pun yang kita lakukan, pastikan Allah rasa kasih dan sayang kepada kita. Saya pernah satu ketika saya pergi ke satu sekolah bagi motivasi, dan dalam sesi tersebut saya perhatikan ada satu orang budak perhati saya dari awal saya bagi motivasi sehinggalah saya selesai bagi motivasi. Saya suka masuk kampung ni dan bagi motivasi sebab saya tengok dia orang macam saya. Jadi happen to be this boy ni, dia tengok saya dari awal saya bercakap sampai saya nak balik, saya dah masuk kereta, saya tengok dia berdiri dekat pintu, dia pandang saya. So saya perasan dan saya turun balik dari kereta saya panggil dia, mai dekat cikgu. Saya kata, saya bahasakan diri saya kat cikgu, mai dekat cikgu. Saya kata, siapa nama? Saya tanya, dia bagi tahu nama dia. Saya kata, mak dengan ayah ada ke tadi? Dia kata, mak dengan ayah tak ada. Dia kata, saya datang seorang. Duduk dengan siapa? Dia kata, duduk dengan Tok. Saya kata, lepas tu ada apa-apa ke nak bagi tahu cikgu atau nak tanya cikgu? Dia kata, cikgu, boleh tak saya nak pegang tangan orang pandai-pandai? Cikgu orang pandai. Saya kata, peganglah tangan cikgu. Dia pegang tangan saya, dia salam saya peluk dia. Saya kata, belajar rajin-rajinnya. Cikgu tunggu dekat universiti. Nanti datang universiti cikgu. Jadi, that moment in life, it's just a reflection of my life in the past. Di mana begitulah saya sebenarnya. Dan hari ini saya nak kembalikan diri saya untuk masyarakat. Dan saya menjadi pendidik Universiti Utara Malaysia sebagai profesor. Saya nak jadi profesor rakyat. Saya nak jadi people professor.
Saya tak nak jadikan diri saya eksklusif. Saya tak nak diri saya jauh daripada masyarakat saya. Saya nak semua orang rasa kalau ada satu profesor yang dekat di hati mereka, dan profesor itu nama dia Haim Hilman. Profesor Dr. Haim Hilman Abdullah dilantik sebagai Naib Chancellor UUM yang baharu. Secara peribadi mungkin kita berjaya menjadi profesor. Secara peribadi mungkin kita berjaya menulis dalam jurnal Q1. Secara peribadi kita boleh melahirkan satu buku yang mungkin menjadi masterpiece. Secara peribadi kita boleh buat berbagai-bagai. Tetapi sejarah akan menulis akan kebenarannya yang tersendiri, sama ada kita mampu untuk membela nasib anak bangsa kita regardless their race and religion.